Konnichiwa. Okey, hari ni kita nak cerita pasal motor yang paling legend di Jepun, Suzuki Katana. Okey, rasanya pada peminat-peminat motosikal, mungkin 11 daripada 10 orang tahu pasal Suzuki Katana. Ini adalah motosikal legend yang digemari ramai seluruh dunia. Semua orang seluruh dunia ni memang suka dengan Katana ni sebab reka bentuk dia sangat-sangat lain. Tapi mana asal-usul Katana ni? Katana ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ialah nama pedang. Pedang yang dikatakan boleh memotong apa saja, pedang yang sangat tajam di Jepun. Dia mesti dipegang dengan dua belah tangan, macam pedang samurai ni. Dua belah tangan bebas. Tapi pada 35 tahun lepas, Suzuki pun dia menggunakan nama Katana. Sama juga, dua belah tangan, tapi motor lah. Katana ni walaupun kita kenali dia sebagai motosikal yang legend, sebenarnya dia dilahirkan atas kekecewaan. Masa tahun 70-an, waktu tu Suzuki buat GSX 1100E. Motor ni kena, macam mana nak cakap, kena kutuk. Jadi pakar-pakar motosikal daripada barat, daripada timur, semua dia kata, apa kena Suzuki ni? Motor ni tak elok lah, buruk lah, bodoh lah. So sebagai sebuah pembuat motosikal yang sebelum tu memang terkenal, terkenal kan, tiba-tiba kita buat satu yang produk yang agak melucukan bagi dia orang time tu kan, maka Suzuki sangatlah frust dan jurutera Suzuki ni sangatlah malu dan kemaluan dia sangatlah besar. Seperti yang dikritik oleh peminat-peminat motosikal, GSX 1100E ni tak laku. Dan motor ni memang tak berjaya macam motor-motor sebelum daripada Suzuki kan. Jadi bila tak laku, dan biasalah manajemen pun marah lah, apa yang perlu dibuat. Jadi bila Suzuki dah frust, dia dah malu kan, dia ambil keputusan untuk bina semula GSX ni. Dia kata, kita kena buat balik GSX ni. Ini satu kesilapan reka bentuk ni, kita kena buat balik. So apa yang dia buat? Dia tak pakai designer daripada Jepun, dia pakai designer daripada Europe. Dia ambil 3 orang designer daripada Jerman. Jadi Suzuki pun hire 3 orang engineer daripada Jerman, iaitu Hans Muth, Jan Felstem dan Hans Josh Kasten. Tapi masa ni Hans Isaac tak lahir lagi. Okey, siapa 3 orang mamat Jerman ni? Okey, dia orang 3 orang ni merupakan designer daripada BMW Motorrad, dan mereka ni juga pernah berkhidmat dengan Porsche dalam bahagian reka bentuk. Okey, contohnya macam Hans Muth. Hans Muth ni juga selain daripada BMW dan Porsche, dia pernah bekerja dengan MV Agusta, firma Itali. MV Agusta ni masa Hans Muth ni buat design dulu, dia pernah buat satu design yang menjadi inspirasi kepada Katana. Nak tahu model apa? Model yang dia buat lah, model konsep ni dia. Okay, setelah mamat 3 orang ni masuk kerja kan, biasalah dia kena punch card, masuk office semua kan. Jadi bermulalah projek Katana ni. Projek ni secara keseluruhan ni dia ambil masa lebih kurang 1 tahun. Tapi Suzuki dia tidak terus buat pada GSX 1100. Dia try buat dekat model 550 dulu. Okay, selepas dia hired mamat daripada Jerman ni, so 3 orang ni dia bertanggungjawab lah untuk naik tarafkan model yang gagal tadi. So dia pun buat lah, dalam masa 1 tahun projek R&D dia ni, akhirnya lahirlah Katana yang pertama. Cumanya masa dia buat yang Katana first ni, dia tidaklah pakai GSX 1100E tadi, dia pakai GS 550. Daripada model ni lahirlah varian-varian Katana yang kemudian-kemudian ni. Walaupun kita tahu Katana tu memang satu nama yang ikonik, tapi selepas 3 orang designer ni buat model pertama Katana, dia tidaklah diproduce terus, dia tak buat. Dia kena hantar dekat bos-bos lah. Jadi bos-bos Suzuki ni, bahagian management, dia tengok design ni, dia kata orang tak suka sangat lah, macam tak kena lah. So ni bahagian management, tapi dia orang pun tak tahu sama ada peminat suka atau tidak. Jadi model yang dah didesign ni, design awal ni, dia tak buat, dia pamerkan dekat motor show kan. Dekat pameran-pameran motor ada few pameran dia letak, dia nak tengok feedback daripada orang ramai. Ini memang biasalah dekat motor show, memang dia akan biasa letak model-model konsep, model-model prototype. Di pameran tadi dia mendapat sambutan yang sangat bagus. Nampaknya pengunjung, peminat, dia orang nak beli motor ni. Dia cakap kat Suzuki, please buat motor ni, dia orang nak beli. Dan Suzuki tidak sedar sebenarnya pada zaman tu ia adalah satu desain motosikal yang sangat-sangat lain daripada motosikal yang ada dalam pasaran. Sebab itulah orang nak beli. Katana ni selepas dia launch menjadi antara model yang sangat penting bagi Suzuki. Jadi ia telah mengubah Suzuki daripada sebuah syarikat yang kurang dikenali menjadi syarikat yang popular. Orang tahu dah. Pernah satu masa dia lebih tinggi daripada Honda, Yamaha dan Kawasaki. Masa tahun 90-an, dan Katana ni dia menjadi titik perubahan kepada Suzuki, menjadikan dia sebagai
salah satu pengeluar motosikal yang paling dikenali di dunia. Especially kalau kita tengok Katana yang dengan tu lampu pop-up. Itu adalah Katana yang paling Katana sekali kalau orang peminat Katana lah. Model Katana ni, nama Katana tu sendiri digunakan kepada banyak lagi varian-varian lain. Bukan hanya dua model tadi lah. Bukan GS550 dengan 1001 tadi. Ada banyak lagi model yang menggunakan nama Katana. Sampailah tahun 2001. 2001 tu dah tak ada pakai dah. Maka berakhirlah sudah jenama Katana di pesada dunia. Tapi adakah ia berakhir? Tidak. Sebabkan nama dia ni sangat ikonik, jadi Suzuki ambil keputusan untuk pakai semula pada model-model baru ni. So pada 2018 Suzuki perkenalkan GSX-R Katana yang terbaru. Nah, walaupun banyak teaser, banyak spy shot sebelum Katana ni nak keluar dulu, tapi disebabkan dia model baru yang terikat dengan pelbagai peraturan, lampu pop-up dah tak boleh, banyak benda nak kena ikut peraturan-peraturan baru. Jadi terhasillah model yang dia panggil Katana. Tapi untuk peminat-peminat Katana, dia orang masih tak boleh terima. Bagi dia orang untuk Katana model 2018, dia orang anggap benda ni macam model GSX-R yang di-nakedkan, yang di-tune down, enjin dia bagi slow sikit, jadi naked. Ni GSX-R, tapi dia tak nak panggil Katana. Itu untuk peminat sejati. Alright, adakah model ni akan jadi legend sebagaimana model Katana yang original? Nak jawab macam mana Kalau nak jawab secara jujurnya saya pun tak suka model ni. Saya tak anggap dia layak dipanggil nama Katana. Saya rasa dia menumpang tuah je GSX-R pakai nama Katana. Dan saya rasa banyak model-model yang moden, dia tak akan berjaya untuk kembalikan kegemilangan model lama. Kita ambil contoh Toyota AE86, dia keluar balik GT86, tak dapat. Dia tak dapat balik aura AE86. Mini, Beetle, apa lagi yang terbaru mungkin Supra kan. Dia tak akan dapat balik kegemilangan model-model asal dia yang dilahirkan dulu kan. Itulah kehebatan teknologi 80-an 90-an tuan. Alright. Okey, itulah sedikit secara ringkas sejarah motosikal yang ikonik di dunia, Suzuki Katana. Okey, sebelum berpisah tu, tolonglah subscribe, tekan loceng tu, tolonglah komen, bagi cadangan apa yang nak dibuat selepas ni kan. Buntu juga kita orang ni kadang-kadang fikir apa nak buat video next kan, video next ni. Okey, bye.